Salam Malaysia Madani，大家好，欢迎收看那巴鲁尼新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Warga Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan agensinya perlu menjadi pemudah cara permohonan usahawan, peniaga dan penjajah kecil di seluruh negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, ini penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan untuk kementeriannya dalam Belanjawan 2024 dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh golongan sasaran. Kementerian bersedia untuk melaksanakan mandat dan memastikan semua peruntukan yang disalurkan kepada kementerian dan agensi-agensi kementerian saya akan kita jayakan sepenuhnya pada tahun depan. Saya dan kementerian bersedia untuk mengolah kriteria itu mengikut handicap. Kita saya selalu mengatakan we must facilitate. Jangan frustrate orang. Kalau dia tidak capai kriteria daripada 5 kriteria itu, dia hanya capai 2 saja, kita bantu dia untuk capai yang 3 lagi. Iwan menyatakan demikian dalam program wawancara Jendela Fikir Belanjawan 2024, Kuskop merealisasikan ekonomi madani di Bernama Radio pada Khamis. Tegas Iwan, kriteria yang diwujudkan bukan untuk menyusahkan pemohon, namun untuk memastikan tiada ketirisan dan pembaziran. Permohonan itu ada kriteria. Saya masih mempertahankan harus ada kriteria kerana kita mahu pembiayaan itu betul-betul digunakan oleh usahawan tersebut. Kalau tidak ada kriteria langsung, grant ke pembiayaan itu diberi begitu saja, kita tidak mahu ianya nanti sudah dihabiskan kemudian perusahaan perniagaan tidak berterusan. Mengenai Majlis Pembangunan Usahawan, Koperasi Penjajah dan Peniaga Kecil peringkat daerah yang dijalankan secara rintis di 41 daerah termasuk 3 pihak berkuasa tempatan di Sabah, Iwan gembira kerana kerajaan-kerajaan negeri lain turut meminta ia diperluaskan ke daerah-daerah mereka. Kita telah tubuhkan Majlis Pembangunan Usahawan Koperasi Penjajah Peniaga Kecil peringkat daerah. Dimulakan secara rintis di Sabah dan selepas saya mempengurusikan mesyuarat keusahawanan nasional yang dihadiri oleh exco keusahawanan mewakili kerajaan-kerajaan negeri, mereka minta pendekatan ini dipanjangkan di seluruh negara, dipengurusikan oleh pejabat daerah. Jadi soal perlisinan, soal premis perniagaan, soal latihan dan pembiayaan boleh terus dibincang di peringkat daerah. Dan dari situ kita dapat datanya. Iwan berkata majlis itu ditubuhkan kerana kementerian mahu isu penjajah dan peniaga kecil di peringkat daerah dapat ditangani oleh pelbagai agensi dan jabatan berkaitan penjajah dan peniaga kecil di daerah berkenaan. Sebab setiap daerah mempunyai masalah yang mungkin berbeza. Banyak masalah yang sama tapi ada keunikannya, perlu diselesaikan di peringkat daerah. Tanggung jawab kementerian adalah menyediakan pembiayaan, membangunkan dasar, membuat pemantauan dan juga menerima input cadangan daripada majlis-majlis ini di seluruh negara yang dipengurusikan oleh pegawai daerah ataupun yang dipertua Majlis Perbandaran. Dan saya sangat gembira kerana pendekatan ini diterima baik oleh semua kerajaan negeri. Kuskop berharap dapat melatih seramai mungkin pengusaha PMKS ke arah pendigitalan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop berharap dapat melatih seramai mungkin pengusaha perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS ke arah pendigitalan pada tahun depan. Ini bagi memastikan mereka mampu memaksimumkan potensi perniagaan masing-masing. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata, latihan pendigitalan perniagaan itu akan dilakukan menerusi beberapa agensinya termasuk Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia dan SME Corporation Malaysia yang turut menyediakan pembiayaan kepada PMKS terlibat. Dari segi pembiayaan itu memang seperti dalam bajet ini 1 bilion ringgit untuk grant, matching grant pendigitalan dan pengautomasian. Apa yang dibuat oleh INSTEN, Institut Keusahawanan Negara, kita latih usahawan-usahawan mikro seperti penjajah, peniaga kecil, pemilik perniagaan premis kecil-kecilan ini
Selepas itu kita serahkan mereka kepada Amanah Ikhtiar Malaysia, kepada tokoh nasional yang juga agensi di bawah kementerian untuk meneliti keperluan modal mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Jendela Fikir bertajuk Belanjawan 2024 KUSKOP merealisasikan ekonomi madani terbitan bernama Radio pada Khamis. Beliau berkata pembudayaan dan pengoperasian digital sangat mustahak pada hari ini, terutama selepas negara melalui pengalaman pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mendesak rakyat beralih kepada perusahaan digital termasuk apabila menawarkan perkhidmatan. Cabarannya apa? Berpuluh tahun usahawan mikro kita ini melaksanakan perniagaan secara konvensional di tepi jalan, di tamu, di pasar. Bukan mudah untuk mereka adopt kepada pengoperasian secara digital. Sebab itu tanggungjawab kementerian sangat besar. Maka melalui Institut Keusahawanan Negara InScan, kita akan minta InScan untuk melatih usahawan-usahawan ini bagaimana mereka boleh menjual produk perkhidmatan mereka secara digital. Itu ada modulnya. Begitu juga dengan agensi-agensi kita, Institut Koperasi Malaysia untuk gerakan koperasi dan agensi-agensi lainlah. Iwan berkata selepas dilatih, pengusaha PMKS ini akan dipantau oleh InScan dari aspek pengoperasian dan jualan bagi memastikan mereka benar-benar dapat mengadaptasikan pendigitalan dalam perniagaan. Modul itu ada yang bersifat jangka pendek beberapa hari, tetapi pemantauan itu ada yang modul, contohnya Bumi Putra Business Coaching, itu modulnya sampai 1 tahun kerana selepas mereka dilatih di bilik latihan, mereka akan dipantau oleh InScan bagaimana mereka gunakan apa yang mereka belajar di bilik kuliah itu kepada perniagaan mereka, dan dia pantau jualan selepas mereka dilatih 3 bulan, 6 bulan dan jualan 1 tahun. Ini yang pada pembentangan Belanjawan 2024 Jumaat lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan sejumlah 100 juta ringgit akan diperuntukkan bagi menyediakan geran pendigitalan sehingga RM5,000 yang bakal memanfaatkan lebih 20,000 usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta pengusaha mikro. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata geran tersebut boleh digunakan untuk menaik taraf sistem jualan inventori dan perakaunan digital. Selain itu, sejumlah 900 juta ringgit dana pinjaman di bawah Bank Negara Malaysia juga disediakan untuk menggalakkan syarikat PKS meningkatkan produktiviti perniagaan melalui automasi dan pendigitalan. Semua ahli lembaga pemegang amanah InScan menerima surat pelantikan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict menyampaikan surat pelantikan kepada semua ahli lembaga pemegang amanah Institut Keusahawanan Negara InScan di Kuala Lumpur pada Selasa. Mereka ialah Datuk Syam Syamrat Sen Gupta, Datuk Paduka Datin Seri Sharifah Hishmah Syed Hassan, Majlina Kamarudin, Mary Jim dan Kiran Kaur anak perempuan Hari Singh. Iwan berharap kesemua ahli lembaga yang dilantik dapat melaksanakan tanggungjawab membantu InScan dalam memperkasakan usahawan di seluruh negara melalui program-program latihan dan bimbingan keusahawanan. Katanya tumpuan juga akan diberikan kepada Sabah dan Sarawak dengan pembukaan kampus baru yang dilancarkan tahun ini. InScan adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP yang menawarkan inisiatif pembangunan kapasiti usahawan melalui program-program latihan dan bimbingan. Dalam kesibukan tugas menghadiri program rasmi kementerian, Datuk Iwan Benedict tidak pernah melupakan tanggungjawab melawat dan menyantuni rakyat di kawasannya. Dalam kesibukan menghadiri program-program rasmi kementerian, Ahli Parlimen Penampang yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict tidak pernah melupakan tanggungjawabnya di kawasan. Baru-baru ini, Iwan turun padang melawat dan menyantuni 4 keluarga di Kampung Turol Penampang selepas merasmikan jambatan gantung di kampung itu dan seterusnya menyampaikan sumbangan kerusi dan meja.
APCO Kota Belud bersiap siaga menghadapi PRN Sabah bagi memastikan kerusi Dun Kedamaian terus dipertahankan. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO Kota Belud sudah bersiap siaga menghadapi pilihan raya negeri PRN Sabah akan datang bagi memastikan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Kedamaian terus dipertahankan. Pengarah Jentera Pilihan Raya Dun Kedamaian, Karla Jimin berkata walaupun kawasan itu menjadi kubu kuat APCO selama ini, namun usaha mendekati rakyat akar umbi terus diperkasakan. Menurut beliau, selepas PRN Sabah yang lalu, APCO Kota Belud telah memulakan gerak kerja di kawasan Kedamaian dengan mengadakan pelbagai program kemasyarakatan, peningkatan ekonomi dan turun padang membantu rakyat yang memerlukan bantuan. Karl berkata setakat ini APCO Kota Belud mempunyai 110 cawangan dengan jumlah keahlian hampir 8,000 orang. Selain aktif mengadakan program turun padang mendekati rakyat, usaha menambah keahlian juga akan terus dilipat gandakan bagi memperkukuhkan lagi kekuatan parti, katanya. Karl berkata APCO Kota Belud tidak gentar siapa saja pencabar pada PRN akan datang dan mengalu-alukan parti yang ingin kerjasama bagi kawasan Dun Kedamaian. Wan An